So kelas ni santai-santai je. Maksudnya semua orang boleh buka mic, boleh bagi jawapan. Bukan serious kelas pun. Faham kan? Respond please. Okay. Yeah. Okay. Hello. Ya. Kejap. Ada orang nak masuk lagi ni. Kejap. Okay. Rasanya dah boleh start kot. Alia. Ya. Dah boleh start dah. Okay. So Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Okay, Alia kena cakap lagi sekali sebab ada yang baru masuk. Jadi hari ni kita akan buat paper trial Kelantan. Kita mula 3.45 sampai 4.45 petang. Okay, jadi hari ni ada dua orang yang akan handle, Alia dengan Nurin. Kita orang akan handle kelas ni untuk hari ni. Okay, jadi Alia serahkan dekat Nurin untuk soalan nombor 1 sampai 20. Nurin, boleh mula? Kita orang akan share screen dekat korang. So korang boleh tengok soalan and kalau korang nak jawab, korang boleh jawab. Okay, harap semua orang boleh respon lah. Sebab kita buat kelas ni santai-santai je, tak serius pun. And kita orang bukan cikgu tau, kita orang student juga. Okay. Kenapa senyap balik?
Kejap. Hello, semua orang boleh dengar tak suara Alia? Ya, dengar. Dengar. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurin. Okay, hari ni saya dengan kawan saya Alia, kita orang akan sama-sama, kita semua sama-sama bincangkan paper trial Kelantan, macam study group lah. Okay, boleh tak? So jangan malu-malu, kita share ilmu sama-sama. Boleh Boleh. Ya. Hello, boleh dengar tak suara? Boleh. Hello? Boleh. 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 Korang boleh nampak skrin? Boleh. Okay. Boleh. Boleh. Cuma dengar kan? Dengar. Dengar. Saya semua diam je. Boleh nampak tak skrin? Cuba kat Nampak. voice sekejap. Boleh. Nampak. Boleh. Nampak. Hello? Hello. Boleh. Kita keluar Okay, kita start dengan you. Oh, I nak bertengah. Sekejap. Sekejap Okay. So, kita start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, apakah kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan? Okay, dia punya highlight dekat sini adalah kepentingan keuntungan. Okay, nampak kan? Korang rasa daripada sudut perniagaan kan, dari sudut pelajaran perniagaan ni, apa jawapan dia? B. Arsian jawab Arsian. Betul. Bagus. B. Yes. Okay. Kalau macam kalau korang tak faham ke kan, korang tanyalah soalan apa-apa. Kita boleh share sama-sama apa yang korang tak faham. Okay. Nombor 2, Raja 1 menunjukkan perubahan bentuk milikan perniagaan. Kedai runcit kartun kepada pasar mini kartun dan Yati.
kedai runcit kartun ni, apa bentuk milikan perniagaan dia? Mika Siapa boleh tunggal. bagi tahu? Mika tunggal. Logo. Apa bentuk milikan perniagaan untuk kedai runcit kartun ni? Milikan tunggal. Sabar jawapan sabar. Mika tunggal. Kedai runcit kartun ni, dia kan berubah bentuk milikan perniagaan kan? Okay, ni milikan tunggal. Macam kita buat masa kerja kursus tu milikan tunggal lah. Alamak, perut kecil lah pula. Mampus. Okay, pasal mini kartun dan Yati ni baru perkongsian. Sebab ada rakan kongsi kan. Perkongsian. Iya. Okay. Kenapakah kartun mengambil tindakan seperti di atas? Kenapa dia tukar milikan tunggal kepada perkongsian? Perniagaan berterusan ni memang salah lah. Sebab kalau dia buat milikan tunggal pun perniagaan dia still berterusan. So apa jawapan dia? Rasanya korang guys. Dapat berkongsi kepakaran. A. Sure ke A? Dua tiga. Ya, C. Jawapan dia C. Kenapa awak jawab A? Apa yang buat awak nak jawab A? Liability ni hutang. Dia punya bahasa Melayu dia lah. Bukan bahasa perniagaan ekonomi ni. Bahasa Melayu dia hutang. So jawapan dia C. Dapat berkongsi kepakaran dan risiko kita dapat kongsi risiko. Dapat menanggung risiko sama-sama lah maksud dia. Okay. Lagi satu. Ini tadi tajuk form 4 tau. Korang kena revise balik. Okay, nombor 3. Apakah yang dimasukkan dengan perkataan berhad pada nama sesetengah perniagaan? Berhad. Mana? Korang type je dekat dekat chat tu. Saya boleh baca. Ini ada dekat kalau korang macam tanya dekat mana ni kan. Ini dekat muka surat, dekat tingkatan 4. Muka surat 23. Sorry. So, kalau nak request boleh tengok dekat muka surat terbalik. So apa jawapan dia? Betul. Pandai. Okay. Kalau macam muskil ke apa, kau kemukakan lah soalan kat situ. Okay. Okay, nombor 4 ni. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis perniagaan. Peniaga dibenarkan menggunakan jenama produk milik asal. Wah, lajunya. Okay, apakah bentuk perniagaan tersebut? Okay, dia punya key kat sini menggunakan jenama produk pemilik asal. Mengendalikan perniagaan mengikut sistem telah ditetapkan. So dah confirm lah franchise. Sebab franchisee akan ikut apa yang ditetapkan oleh franchise. So takkan milikan tunggal pula kan. Sebab milikan tunggal tu kita yang buka perniagaan tu menggunakan modal kita sendiri. Tak ada pemilik ke apa. Tak ada pemilik besar. Tak ada pemilik besar. Kita lah pemiliknya. So okay, kita move on. Apakah kekurangan perniagaan bersaiz besar? Kalau dah besar sangat kan, apa yang kurangnya dekat situ? Komunikasi. Komunikasi lah sebab dia macam bos pun dah jauh daripada pekerja. Macam banyak sangat pekerja kan. Tak semua pekerja bos pelayan. So komunikasi dah kurang berkesan. Pernyataan di bawah menunjukkan suatu sektor perniagaan. Kita ada 3 sektor. Utama, kedua, ketiga kan. So utama ni dia more to like perikanan, pertanian. Kedua tu perindustrian, ketiga baru perkhidmatan. So ini dia punya ni mudah sangat sebab cakap mengeluarkan bahan mentah untuk kegunaan sektor kedua. Sebelum sektor kedua tu apa? Sektor utama lah. Takkan sektor asli memang tak ada lah. Okay. Pernyataan manakah menerangkan tentang taraf perintis? Taraf perintis ni dalam pengecualian cukai kalau korang tanya kan. Dia fakta tau, tak boleh nak macam fikir logik ke apa. Taraf perintis ni ada pengecualian cukai, di bawah pengecualian cukai.
dia ada banyak golongan-golongan, bukan golongan lah, banyak ciri penuturan cukai. Ini taraf pointer salah satu daripada dia. Saya kat sini lah. Mana korang boleh cari. C. Jawapan dia apa? Ya Allah, asalkan dia mak. C. Yes, jawapan dia C. Pandai korang ni pandai. Kesan kejatuhan harga. Apakah kesan kejatuhan harga dalam perkhidmatan secara berterusan? Okey lah, first of all, ini inflasi ke deflasi? Saya tanya, Deflasi. inflasi ke deflasi? Kita revise Deflasi. balik kan. Sebab benda ni selalu keluar exam tau. Deflasi. Deflasi. Sebab kita tengok kejatuhan. Dia punya key dekat situ kejatuhan. Kejatuhan tu down lah. Down tu D kan start mula-mula. So D deflasi. Macam tu. So apa dia punya jawapan? Kalau harga barang tu jatuh dan perkhidmatan pun jatuh juga. Apa yang berlaku pada kita? Rasa-rasanya. Cuba jawab. A. Ya, A. Jawapan dia A. Jangan cakap like. Okay. Sebab takkanlah dah tak ada duit kan. Takkanlah boleh beli rumah pula. Betul tak? Kalau kita fikir. Dah tak ada duit takkan nak beli barang mewah pula. Dah tentu-tentu kita hilang pekerjaan. Sebab tu dah tak ada duit. Yes. Okay. Yang ke-9. Apakah kekuatan dalaman yang boleh memacu pertumbuhan dan perkembangan? Sesuatu perniagaan. Ni tersalah saya dia ada dalam faktor dalaman tu. Dalam faktor dalaman, sebentar kan saya nak tunjuk sikit lah. Tunjuk sikit. Sekejap Yes, decrease. Bagus. Ya, itu. Korang boleh guna apa-apa yang korang boleh ingat lah. Kalau saya, down tu jatuh tu down lah. Deflasi. Kalau decrease pun boleh juga. Tak salah pun. Okay, kekuatan dalaman. Ya. Faktor dalaman ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya senaraikan lah supaya korang pun boleh nak revise sekali. Sekejap. Dia ada HR ataupun semua manusia. Saya tulis singkatan je tau. Pemasaran, marketing. And then dia ada gaya pengurusan yang ada 5 tu. Itu pun penting juga. Sebab saya baru jawab soalan Negeri Sembilan. Dia ada jawab. Dia ada soalan tanya pasal gaya pengurusan. Lepas tu R&D, Research and Development dan pengeluaran. Dia punya faktor dalaman lah. Okay. So kat sini kan, tengok kat depan jawapan kita dah tahu dia punya faktor dalaman dia apa kan. Kat sini apa yang macam berkaitan dengan dia punya faktor-faktor kat sini? B. Cuba jawab. B. Ya, betul. B lah jawapan dia. Nampak tu? Aktiviti pemasaran yang berkesan. Sebab kat sini faktor dalaman pun ada pasal pemasaran. Nurin. Nurin. Okay. Nurin cikgu panggil. Kita move on. Nurin. Okay. Sorry. Maklumat berikut berkaitan dengan gaya pengurusan. Encik Lee merupakan seorang majikan di syarikat NS yang berhad. Beliau telah mewujudkan suasana kerja yang kondusif, sentiasa menjaga. Ya, saya Alia, kenapa? Alia? Nurin. Hello? Tak dengar. Cikgu. Tak dengar? Ya cikgu, kenapa? Cikgu Hello? Tak apalah, boleh sekejap ya. Cikgu Aku tak nak boleh. suruh kau sekarang ni Alia. Hello? Boleh dengar tak? Waktu dalaman ada berapa? Saya tengok dekat dalam buku ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dekat dalam buku teks kat atas saya.
Okay. Haikal dah bagi dah tu dekat komen. Kenapa? Is everything okay? Hello, saya teruskan. Boleh. Ketujuh. Okay. Ada 7. Sorry cikgu. Sorry. Aku pun salah. Sorry cikgu. R&D tu dalam bahasa Melayu dia apa Penyelidikan pembangunan. Dia research and development. Penyelidikan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan dalam bahasa Melayu dia. Okay. Dalam bahasa Inggeris tu research and development. Okay. So nombor 10. Saya teruskan Bagiannya huruf 7 huruf. Okay. Okay cikgu. Thank you. Terima kasih cikgu. Okay, Encik Lim merupakan, saya dah baca tadi. Apakah jenis gaya pengurusan yang dilaksanakan oleh Encik Lim? Okay, gaya pengurusan ni ada 5. Ada autokratik, sokongan, sederhana, demokratik dan laissez-faire. Ini saya ambil yang ringkas lah. Saya baca kat buku teks. Baru saya baca kat buku teks. Okay, jawapan dia D. Betul lah D sebab autokratik ni dia majikan tegas. Sokongan, kalau gaya pengurusan sokongan dia majikan menyokong apa tu faktor luaran? Alamak, faktor luaran. Sekejap. Ini faktor dalaman. Okay, faktor luaran. Sekejap Ada tau. Okay, luaran ada. Okay, cikgu tengah explain. Sekejap. Okay, saya teruskan ya. Okay. Kalau sederhana, majikan menjaga hubungan antara pekerja. Okay, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Gaya pengurusan demokratik, majikan memakan sikap toleransi dengan pekerja. Kalau laissez-faire, dia bebas. Majikan memberi kebebasan kepada pekerja. Maksudnya kalau pekerja dia nak masuk kerja pukul berapa, suka hati dia. Sebab dia gaya pengurusan laissez-faire ni maksud dia kebebasan. So dekat sini, kita boleh tengok dia tulis kat sini toleransi. Dan dalam buku pun dia ada tulis juga tau untuk point demokratik ni dia ada tulis juga. Wujudkan suasana kerja yang kondusif. Sorry. What's going on? Jawapan dia D. Betul lah D. Apa? Betul lah. Okay. Jawapan dia D. Okay. Penetapan objektif menjurus kepada apa tu? Cancel. Okay. Penetapan objektif menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk dicapai. Apakah ciri objektif tersebut? Kalau objektif automatik, smart lah. Specific, measurable, attainable, realistic and time frame. Kalau boleh tahulah bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu sekali. So kalau tak mustahil ni dia automatik munasabah. Sebab munasabah dia punya ataupun realistik lah. Realistik dia punya point ataupun keyword dia tidak mustahil. Kalau yang ada nampak perkataan yang tidak mustahil tu confirm realistik. Faham tak? Kalau boleh diukur tu macam dia bagi jangka masa, bukan jangka masa. Macam logik je cikgu. Kalau boleh diukur ni, dia macam syarikat proton menyasarkan sebanyak 10,000 unit kuantum proton dijual pada akhir tahun 2021. So itu maksudnya boleh diukur kalau tak salah saya lah. Spesifik dia macam mana Dia lebih detail. Tapi spesifik ni dia mana saya terangkan? Mana itu? Khusus yang dia khusus pada satu benda spesifik ni. Yes. Thank you. Thank you. Okay.
So jawapan dia apa? Munasabah lah. Saya dah cakap tadi. Spesifik tu lebih detail. Betul-betul. Kalau saya salah tegur tau. Saya pun tengah belajar juga ni. Okay. Apakah maksud titik pulang modal? Ini soalan ni memang familiar gila lah. Familiar, sangat-sangat familiar. Apa maksud dia? Dia ada dekat Form 4. Tajuk Form 4 ni. Sorry. Okay. Jadi dekat saya bab 3 perkataan 4 muka surat. Saya bagi muka surat sekali supaya korang senang sikit nak cari. 36. Okay. D. Ya betul, jawapan dia D. Betul-betul. Kaedah digunakan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperolehi bersamaan dengan jumlah kos yang terlibat. Betul-betul. Ni fakta. So kena tahu. Tak boleh nak hantam. Ini soalan favourite. Formula. Okay, saya letak formula kat sini awak kira, okay. Besar saya letak sini. Okay. Dia punya formula kos tetap over harga tolak KBS. KBS tu kos berubah sini. So dia dah bagi semua nilai kat situ, korang just masukkan je. Betul, A jawapan dia. So formula ni memang kena ingat lah. Sebab dia boleh tanya dekat subjektif. So kena hafal lah. Sebab dia tak bagi macam matematik kan dia bagi. Ni perniagaan dia tak bagi, so kena ingat. Okay. Move on. Pernyataan manakah menerangkan peranan bahagian fungsian sumber manusia? Ini tingkatan 4, belum lagi masuk tingkatan 5. Ini bahagian fungsian. Fungsian ada banyak, ada 11 kalau tak salah saya. Correct me if I'm wrong. Ada 11. Kata Ustaz saya ada 11. So sumber manusia adalah salah satu daripadanya. Sorry kalau tak nampak Alamak. Macam mana nak sekali kan? Tapi korang mesti ada bahan kan? Apa jawapan dia agak ni? Bahagian fungsi sumber manusia. Cuba try. A. Ya ke A? Ya ke A? Betul lah. Saja bermain. Betul lah A. Pandai korang. Saya masa buat soalan ni pun salah juga sebenarnya. Silap. Tak apa. Okay, so kita ke nombor 15. Masih dalam tajuk fungsian. Okay, bagaimanakah pengurus bahagian fungsian pengeluaran bertanggungjawab kepada kawalan semasa? Kalau fungsi pengeluaran ni dia ada 3 kawalan kan? Semua dah tahu saya rasa. Sebab dia selalu keluar. Oh, benda ni. Okay. Kawalan semasa. Kalau tengoklah jawapan dia kan, saya rasa korang pun boleh guess kot. Memastikan semua input berada dalam keadaan yang baik. Takkan dah tengah buat kerja tu baru nak pastikan input ataupun macam-macam semua tu baru berkeadaan baik. Mestilah kita buat benda tu sebelum kan. Tapi dia tak ada kawalan sebelum, dia ada kawalan awalan. Okay. So ini confirm salah sebab ini kawalan awalan. Okay. Okay. Ini awalan. Jawapan dia D. Betul lah sebab kalau memeriksa kualiti produk supaya berada pada standard yang betul, tak selesai ini selepas. Sebab ya. Dan yang C tu memastikan penggunaan bahan mentah yang berkualiti yang mencukupi. Itu mestilah sebelum kan, awalan. Takkanlah dah buat tu baru kita nak pastikan bahan yang kita buat tu berkualiti. Kita boleh fikir benda ni kan. So jawapan dia D betul lah sebab melaksanakan kawalan utility mission dan kawalan staff. Utility mission ni memang kawasan semasa lah, kawasan tak kawalan. Okay. More to go.
Soalan nombor 16. Okey. Rajah 2 adalah sejenis saluran agihan. Okey. Soalan ni. Okey. Kita ada 4 saluran tau. S1 ni saluran 1 lah. Kita buat singkatan je. Saluran 1 tak perlukan orang tengah. Tak perlu orang tengah. Tak perlu orang tengah. Tak perlu orang tengah. Okay. Okay. Dia punya contoh adalah macam barang-barang yang macam kapal terbang. Kapal terbang. Barang-barang yang itulah kapal terbang. Dan saluran kedua, ya perkhidmatan. Mana maksudnya? Okay, saluran kedua, saluran kedua. Jawapan dia B. Saluran kedua saya nak cakap lah. Saluran kedua dia pengeluar. Okay, ini saluran pertama pengeluar pengguna. Kalau saluran kedua pengeluar peruncit pengguna. Okay, dengar. Pengeluar peruncit betul. Okay, kalau saluran ketiga pengeluar pemborong peruncit pengguna. Kalau saluran keempat pengeluar ejen peruncit pengguna. Korang buat cara korang hafal macam mana? Kata 4, ya cikgu betul. Ya. Saluran kedua ni macam kosmetik, tayar, macam tu lah. Dan saluran ketiga barang harian macam gula. Saya tak tahu korang hafal macam mana, tapi cari akronim yang senang lah. PP tu. Saluran keempat buku dan majalah. Okay. So ini adalah saluran keempat sebab dia pengeluar ejen peruncit pengguna. So apa dia punya contoh barang-barang yang dikeluarkan melalui saluran ini? Dapat orang jawab tadi tapi dah hilang dah. Ke mana dah? Apa jawapan dia? Dah clear dah kat situ. B. B, betul, pandai. Haikal, pandai. Okay, pernyataan manakah menjelaskan tentang pasaran baharu? Ini ada dekat bab 4. Kita kata 4, muka surat 201. Pasaran baru. Apa jawapan dia? Dia memang ada betul-betul kat dalam buku teks tu. Apa jawapan dia? Masakan perlu. Dia ke C? Jawapan dia B. Tak apa, salah sekarang tak apa. Kita tahu salah kita kat mana. Okay, jawapan dia B. Can see tau. Kita ada lagi 3 soalan sebelum Alia ambil. Okay. Rajah 3 merupakan langkah proses komunikasi. Okay, ini ada dekat bab 4 yang ada macam gambar-gambar orang tu. Dekat bawah tu. Dia dekat bab 4, perkataan 4, muka surat 209. Okay, tak apa jawapan ni. Okay, jawapan dia. Okay, kita tahu macam nak set up dia ni. Okay, nampak kot. Okay. Penghantar, encode, lepas tu apa, decode, penerima, lepas tu apa. Ni ada dekat perkataan 4. Cuba korang try jawab. B. Ya ke B? Ya ke B? Sebab encode adalah maklumat yang diterjemahkan untuk difahami oleh orang lain. Contohnya tayangan video. So, lepas kita dah hantar maklumat tu, takkan gangguan pula. So, saluran. Okay, ada 2 saluran. So, yang ni salah lah. Yang B dengan C ni salah. Lebih pula.
apa ni? Okay, B dengan C. Susah betul. Okay. B dengan C salah. Okay, jawapan dia D. Maklum balas. Bukan gangguan. Tak ada gangguannya. Korang kena tengok lah dekat dalam buku teks tu, dekat bawah tu ada macam meriah je dekat situ. Dia punya lukisan-lukisan tu. Yes, jawapan dia D. Okay, second last sebelum Alia ambil. So maklumat yang berikut berkaitan dengan peranan pengurusan semasa. Ini baru masuk tingkatan 5. Ni awal-awal tingkatan 5. Persekitaran kerja yang kondusif akan meningkatkan produktiviti, motivasi, kepuasan kerja, mengurangkan kesilapan tugas dan tekanan kerja. Apakah peranan yang dimainkan oleh pengurusan sebuah manusia dalam konteks tersebut? So, kita nampak kat sini. Apa kita nampak? Apa perkataan mula-mula dia? Ya Allah. Okey. Persekitaran kerja. 19D. Ya, betul. Sebab apa? Sebab kita nampak ni. Persekitaran kerja yang kondusif. Macam tu. Gitu. Sorry. Jawapan dia D. So last question. Apakah kepentingan indeks pencapaian utama KPI kepada pekerja? Ini boleh, saya rasa ini kita semua boleh jawab. Dah nampak dah kat soalan tu. Saya rasa dia ada jawapan. Nampak tak perkataan tu? Nampak tak perkataan yang dia cuba highlightkan kat situ? Yang benda ni nak ikut je kenapa? Okey. Pencapaian. Ya, jawapan dia A. Jawapan dia A. Menjadi petunjuk kepada prestasi pencapaian kerja kepada prestasi pencapaian kerja pekerja. Sorry lah, saya tersalah. Okay. Okay, jawapan dia adalah A. Bukan B. Ini bukan panduan. Bukan panduan, okay. Okay dah. Untuk saya sampai 20 soalan je. So Alia akan sambung daripada 21 sampai 40. Hello Alia. Hello. Masuk lah. Okay. Thank you. Maafkan saya kalau ada salah ke apa. Okay. Sama cikgu. Thank you cikgu. Thank you yang bagi respon semua. Thank you. Saya akan perbaiki salah saya. Okay. Thank you so much. Okay, so sekarang session nombor 21 sampai 40 Alia akan handle and Alia akan share screen sekarang. Okay, kejap Semua boleh nampak tak skrin Alia? Boleh. Okay, jadi Alia akan teruskan soalan nombor 21 sampai nombor 40. So kalau korang ada soalan ke nak tanya ke apa, korang boleh komen ataupun buka mic, okay? Okay, Alia mula Okay, boleh nampak tak skrin sekarang? Boleh. Okay, so soalan nombor 21 ni dia bab 1 tingkatan 5. Okay, dia pasal penghargaan dan hukuman. Okay, jadi antara berikut manakah bentuk hukuman yang boleh dikenakan kepada pekerja yang berprestasi rendah? Jadi keyword kat sini adalah hukuman. Okay, hukuman. Mana highlight ni? Allah. Okay, korang rasa jawapan dia apa? B. B, kejap ya. Sebab Alia tak boleh nak share screen sambil tengok komen korang. Okay, so Alia hantar lah. So korang rasa jawapan dia apa? B? B. Ya. Okay. Nombor 21 ni. Okay. Berprestasi rendah dan bermasalah. Okay.
Korang jawab B, 1 dan 4. 1 dan 4. Potongan gaji, betul. Okay, diberi amaran dan diberi amaran lisan dan bertulis pun betul. So obviously lah jawapan dia adalah B. Ada tak soalan nak tanya pasal benda ni? Okay. Ada tak soalan nak tanya pasal benda ni? Ke okey? Okay, okay. Okay. Korang respon tau sebab Alia tak boleh tengok chat. Okay. So next kita pergi dekat nombor 22. Apakah contoh sumber teknologi? Tak boleh highlight pula tiba. A. A. Kenapa A? Kenapa A? Sebab sumber teknologi ni ada berapa? Siapa boleh bagi jawapan? 3. Sumber teknologi ada 3, iaitu apa dia? Okay, Alia tulis kat tepi ni Kalau korang rasa korang macam apa benda lah sumber teknologi. Sumber teknologi ada 3. Kejap. Iaitu harta intelek, okay, korang boleh take note lah kalau korang rasa perlu. Okay. So ni adalah contoh-contoh sumber teknologi. So obviously jawapan dia A. A simple Sian. Okay, next kita pergi kat nombor 23. Okay, ni pasal prosedur menguruskan sumber teknologi, sumber perniagaan. Okay, prosedur ni ada berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Hello? 3. 3. 3 ke 2? 2. 2. 2 ke 3? 2. Apa dia kalau 2? Apa dia kalau 2? Insurans. Keselamatan. Okay, kejap Penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Okay, Ala letak sticky note kat sini. Okay, prosedur ni dia ada 2, iaitu perlindungan insurans, dan keselamatan. Lagi satu kita ada apa dia? Saya tahu. Lagi satu apa? Penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Dan baik pula. Okay, siapa yang nak tulis tu boleh tulis. Okay, so korang rasa jawapan dia apa kat sini? Nombor 23 ni. D. D. Okay. Jawapan dia ada yang betul adalah D, iaitu proses pengeluaran berjalan dengan lancar. Okay, kalau korang tengok dekat sini kan. Okay, kalau korang tengok dekat table ni. Korang rasalah antara dua ni yang mana satu dia? Adakah dia perlindungan insurans ataupun penyelenggaraan dan baik pulih yang dalam table ni? Penyelenggaraan. Penyelenggaraan. So maksudnya yang dalam table ni adalah penyelenggaraan. Okay, kalau insurans tu kita ada insurans kecurian, insurans kebakaran, semua tu. Okay. Okay, seterusnya nombor 24. Pernyataan manakah berkaitan dengan harta intelek? Korang rasa jawapan dia apa? Harta intelek. Okay. A. Okay. Ni bab berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Ni bab berapa? 3. Bab 2. 2. Form 5. Bab 2. Okay, pandai. Okay, korang rasa apa lagi contoh harta intelek ni? Okay, jawapan dia A. Tapi apa contoh-contoh harta intelek ni? Muzik. Muzik, betul. Seni, lukisan, reka bentuk. Now, Alia tulis ke kat tepi ni? Okay, kalau ada yang nak take note, korang boleh take note lah. Okay, contoh adalah muzik. Seterusnya lukisan.
Okey, ni kalau dia minta contoh orang tahu dalam exam masuk ke? Okey, boleh tak Alia teruskan kat nombor 25? Boleh Ya, Alia. boleh. Okey. So, gambar satu adalah produk yang dikeluarkan dengan oleh sebuah kilang motosikal. Bagaimanakah kilang tersebut melindungi produknya? So, korang rasa yang mana jawapan dia? C. C. Kenapa korang jawab C? Kenapa tak jawab D? Dia kena daftar dulu. Okey, okey. Ni bab 2. Okey, ni bab 2. Alia tulis siap-siap. Bab 2. Bab 2 tingkatan 5 Yang Alia explain semua tingkatan 5. Okey, dia ada pattern dengan hak cipta terpelihara. Okey, so jawapan dia adalah C lah. Obviously lah, takkan pula jawapan dia D pula. Korang nak Alia explain ke pasal pattern dengan hak cipta terpelihara ke tak payah? Tak payah kot. Semua tahu kan beza dia? C Tahu. sebab nak lindungi ciplak. Betul. Okay. So next kita kena laju ni sebab kita habis awal. Okay. So 26 sumber pembiayaan. Okay. Sumber pembiayaan ni keyword dia lah. Okay. Sumber pembiayaan. Okay. So dekat sini kata kunci ialah pembelian invoice yang disediakan oleh pihak bank. Invoice dibeli dengan harga diskaun. Allah, benar tu. Harga diskaun disediakan oleh pihak bank. Okay, korang rasa yang mana satu jawapan dia? A, B, C, D. A. A. Ada orang boleh explain kenapa jawapan dia A? Sebab Okay, Alia akan okay, korang jawab A kan? Okay. Memang jawapan dia A, tapi kenapa? Sebab Jual beli hutang. Jual beli hutang. ya ada orang cakap dekat message. ada orang cakap. Okay, jual beli hutang. Oh, cikgu Okay. Kalau korang nak rujuk pasal benda ni dalam buku teks, korang boleh tengok dekat muka surat 71. Okay. Ada apa-apa tak yang nak Alia explain pasal Arano, overdraft dengan pajakan? Tak apa-apa kan? Sebab semua ni korang boleh dapat kat page 71. Okay. In case kalau korang tak tahu page apa kan? Okay, kejap Jual beli hutang. Oops. Okay, next. Nombor 27. Pernyataan manakah berkaitan dengan syarikat? Okay, ini senang gila. Korang tak payah baca buku pun tak apa untuk soalan ni. Okay, jawapannya apa? Hello? D. D. Kenapa D? Kita dapat kredit kat situ. Kredit. Alia dah highlightkan dia punya keyword dah ni. Syarikat jaminan kredit. So korang kena ingat CGC automatic dia tak bagi pinjaman tau, tapi dia bagi jaminan. Maksudnya dia jadi guarantor, something like that. Okay, so jawapan dia D ni korang tak baca pun. Korang baca soalan pun korang dah tahu dah jawapan dia. Okay. Next, kita move on kat soalan nombor 28. Apakah kelemahan sumber pembiayaan institusi kewangan? Okey, institusi kewangan. Okey, nombor 28. Yang ni korang boleh tengok dekat muka surat 77. Allah, kenapa ni? Muka surat 77. Hello, semua boleh dengar Alia ke? Boleh Alia. Tak boleh type lah pula tiba-tiba ni. Apa nak cakap? Cakap je lah. Okey. Boleh pun. Muka surat 77. Okey. Ni bab 3 Kalau yang tak tahu tu ni bab 3. Tingkatan 5. Okey, so apa jawapan dia? Nombor 28 ni. Siapa tahu? C. Kenapa jawab C? Sebab dia macam berkenaan dengan kewangan, ada faedah. Kelemahan. Betul. Lagi satu keyword kat sini adalah kelemahan. Okay, sebab kalau korang gunakan sumber pembiayaan dalaman, okay, iaitu result dengan korang punya duit sendiri,
Korang mana ada kena kadar faedah? Tak ada. Kan? Okay, so next ni nombor 29 pasal PAT. Okay, siapa tahu jawapan dia apa? Hello? Siapa tahu jawapan dia apa? A. A D. tak. Saya rasa D. Pinjaman. pinjaman. Pinjaman, betul. Okay, so kalau pasal benda ni, korang boleh check dekat muka surat 104, buku teks. Jadi kalau ada yang tanya kenapa lah jawapan dia, apa D ni, korang boleh check. Okay, pinjaman. Okay, next kita ada lagi 11 soalan. Okay, 30. Okay, ni dia korang kena tahu benda lah ni. Okay. Keyword dekat sini adalah pelaburan. Okay, pelaburan. Okay, so korang rasa kan antara semua ni lah kan, mana yang betul? Korang rasa? Pulangan atas modal. Okay, jawapan dia memang C. So ni bab 4 Kalau ada yang tanya ni bab berapa Alia? Ni bab 4. Jawapan dia adalah pulangan atas modal. Okay, ni Alia tak pandai sangat nak explain tapi jawapan dia C. And bab 4. So korang bolehlah tengok. Okay. Jawab muka surat 112. Sekejap ya. Muka surat 112. Kalau ada yang tanya page berapa Alia tengok ni, dia adalah page 12, 112. Okay, kenapa jawapan dia pulangan atas modal? Sebab pulangan atas modal ni, dia function dia adalah mengukur jap yang mana mengukur pulangan atas setiap Okay. Kalau ada yang tanya kenapa jawapan dia sini dia punya explanation. Okay, korang ada lagi ke? Hello? Ada. Okay. Lagi 10 soalan. Okay, apakah contoh yang sesuai bagi kos berubah yang dibayari oleh usahawan? Okay, ni senang je. Korang rasa jawapan dia apa? B. Bahan mentah. Kenapa bahan? Boleh habis salin. Oh, nak salin. Okay, salin. Salin dulu. Kalau ada yang nak salin, Alia bagi 1 minit. Okay, semua dah ke? Dah ke yang nak salin tadi? Dah. Okay, next. Okay, apakah contoh yang sesuai? Okay, ni senang gila. Okay, ni korang tak baca buku pun korang tahu kot rasanya. Kos berubah. Okay, obviously lah jawapan dia bahan mentah. Sebab bahan mentah ni harga dia sentiasa naik, sentiasa turun. Okay. 31 tak ada explanation. Okay, 32. Okay, ni pun senang. Tapi kalau korang careless, tak boleh. Korang rasa jawapan dia apa? Keyword kat sini ada bagi negara. Allah. Hujan lebat. Okay. Kenapa A? Sebab dia cakap dia ekspor ke Indonesia dan jawapan A tu serantau. Okay. Mewujudkan peluang perniagaan baru ni tak tepat. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna pun tak tepat juga. Okay, ni pun salah. Ni lagilah salah sebab dia kata untuk negara kan. So korang kena fikir mewujudkan kerjasama serantau ni adalah jawapan yang paling tepat. Okay. Okay, dah hujan lebat ni, ya Allah. Okay. So nombor 33. Rasa-rasa mana? Ni pun senang. 33. Hello? D. B. Serius B? D. D, betul. Okay, kita tengok satu-satu Okay, Puan Liza menjual nasi lemak di gerainya sejak 15 tahun. Ni obviously lah salah. Korang cross kan yang mana yang ada nombor 1. So cross.
Okay. So, Henry menjual makanan, ni pun salah juga sebab kalau dia ada ciri-ciri usahawan, mestilah dia akan buat produk dia sendiri kan. So, automatic lah jawapan dia 3 dan 4. So, jawapan dia adalah D. Okay. Kita ada 6 soalan lagi ni. Okay. Mengapakah promosi penting dalam proses pemasaran barangan pengguna? Korang rasa jawapan dia apa? 34 ni. B. B, ya betul. Okay, ni korang boleh check dekat muka surat 146. Okay, dan ni adalah bab 5. Kalau ada yang tanya Alia, kenapa, muka surat berapa Alia tengok. So, jawapan dia adalah B. Okay, ni pun banyak orang careless termasuk diri Alia sendiri. Okay, Alia pun macam pelik. Kenapa jawapan dia B? Tapi korang tak boleh pelik lah sebab tu jawapan dia. Okay, jawapan dia B tau. Okay. So, okay, ya Allah. Dengar tak ni semua? Semua hujan. Dengar. Okay, 35. Okay. Korang, okay. Tips dia kat sini, semua ni betul tau. Semua ni ada dekat dalam buku. Tapi, dia kena berdasarkan kotak ni. Okay, ni muka surat 140. Okay, korang rasa jawapan dia apa? B. B, kejap ya. Okay. B, betul. Okay. Dah nampak dah kemahiran. So obviously lah jawapan B kan. Okay. Okay. Antara berikut yang manakah? Okay. Ni 36 ni dia ada kat muka surat 162. 162 bab 6. Bab 6. Okay. C. Jawapan? C. C. Okay. Kenapa C? Sebab dia kata. Sebab A ni merujuk kepada akta syarikat. Okay, A ni akta syarikat. Ni Alia tengok dalam buku teks tau. So kalau, okay, ni akta syarikat. Okay, jawapan dia C tau. Jawapan dia C. D pun akta syarikat. Allah. Okay. D pun akta syarikat. Okay, B kenapa salah? Sebab dia akta perkongsian. Akta perkongsian. Okay, siapa nak salin? Salin dulu Ataupun nanti Alia hantar dalam grup. Okay, kita tengok nombor 37. Kita ada 5 minit je lagi. Okay. Semua dengar ke? Dengar. Okay. Korang rasa ni jawapan dia apa? Kata kunci kat sini PAT. Ni senang juga. Okay, lagi satu pembelian. C. Jualan tunai. Jualan C. tunai salah. Siapa jawab jualan tunai salah? Belian tunai. Pembelian tunai. Sebab apa? Sebab Alia dah highlight kat sini kan. Pembelian. So jawapan dia pembelian. Tapi tak semestinya juga. Korang kena tengok lah. Dia punya tu juga. Dia punya apa? Dia punya explanation kat situ. Okay. Kita ada 3 soalan lagi. Okay. Ada soalan tak? Tak ada kan? Okay. So 38. Dokumen yang akan dihantar oleh peniaga. Pembelian secara kredit. Korang rasa jawapan dia apa? Ni kata kunci dia. Hello? Invoice. Okay. Korang kena ingat tau. Kalau dia kredit je automatic jawapan dia invoice. Okay, tak boleh jadi receipt. Receipt ni selalunya yang tunai lah. Okay nak. Okay. Okay, tu je kot. Okay, ni lagilah senang gila. Korang rasa jawapan dia apa? Second last ni. Kenapa C? Kenapa C? C. Allah. C. Kenapa Sebab dia jawapan tak cepat sebab dia tak cepat rosak. Ya, sebab dia tak cepat rosak. Okay, C ni apa? C ni blender.
Okay. Sini blender. Allah, mana je? Si. Ni ikan, ni sayur. Ni gula. Ni kan keperluan harian. So memang cepat lah. Okay, last question untuk hari ni. So, mengapakah sebuah perniagaan perlu menjalankan aktiviti promosi? Kenapa? C. D. D. E. D. Okay, kita tengok satu-satu sebab kita ada 3 minit lagi. Okay, so obviously membantu perniagaan membina kos, obviously salah. Salah, So, salah. Yang ada nombor 1, semuanya salah. So kita pangkal siap-siap yang ada nombor 1. Jawapan dia D. Okay, jap. Okay, nombor 2. Nombor 2, ni pun lagilah salah. Takkanlah dia buat promosi sebab nak tingkatkan bahan mentah. Ni pun salah. So yang tak ada nombor 2 apa? Obviously lah jawapan D. D. Okay, dah habis. Yay. Okay, so kita Thank you. habis awal 2 minit. So lepas ni korang nak Alia buat tajuk trial paper apa pula? Korang boleh drop. Lepas ni korang nak Alia buat trial paper apa pula? InsyaAllah kalau ada masa. Boleh komen kat bawah. Kalau ada soalan pun boleh komen. Negeri Sembilan. Orang cakap Negeri Sembilan. Dah terah. Terah. Kita nak buat perniagaan je. Good Alia, great job and good sharing. Alhamdulillah. Thank you cikgu. Ramai cakap Negeri Sembilan lah. Faham Negeri Sembilan. Sebenarnya Negeri Sembilan. banyak lagi yang Alia nak share tapi masa tak cukup. Thank you Alia sama-sama. Terengganu lah. Dan Terengganu. Terengganu Negeri Sembilan. Okay, siapa yang nak soalan asal tu boleh left dah. Okay, sebab Alia nak baca soalan dah tak ada apa-apa dah ni. Cuma nak, kalau ada soalan korang boleh tanya. Nombor berapa tak faham ke? Ada tak? Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Thank you. Sama Salmi. Sama-sama Salmi. Thank you. Sama. Okay, semua tak ada soalan Thank you Terima John. kasih. Thank you Alia. Okay, thank you semua yang join. InsyaAllah ada masa kita buat kelas lagi. Boleh tak kalau bincang cara-cara jawab kertas 2? Okay. Maksud invoice tu macam mana ya? Okay. Siapa ni yang tanya ni? Husna. Husna, invoice ni actually kan. Kejap. Ni soalan nombor berapa Kejap kita tengok balik. Okay. Korang Husna kena ingat kalau kredit dia Husna kena ingat invoice. Okay. Ingat macam tu je sebab benda tu memang kena ingat. Faham kan? Thank you Alia dan Nurin. Sama-sama. Thank you Kak. Sebab Sama-sama. hutang. Sebenarnya banyak Alia nak share. Itulah. Ingat keyword je. Ingat keyword. Ingat invoice, dia mesti automatic credit. Dia tak boleh jadi tunai ke apa ke, tak boleh. Alright Kak. Thank you Kak. Sama-sama. Macam mana nak bezakan realistik dengan boleh dicapai? Realistic. Okay, ni form 4 kan? Sekejap tau. Sekejap. Kejap. Yang nak stay boleh stay, yang nak keluar pun boleh keluar. Okay. Oh, nombor dia dekat soalan ni 11. Apa realistic? Realistic kalau realistic ni korang ingat, awak ingat ni je perkataan yang tak mustahil. Kalau tadi tengok attainable ke natural. Boleh dicapai ni, boleh dicapai ni, awak cukup bahan mentah, tenaga pekerja pun cukup. So macam awak rasa satu perkara tu boleh dicapai. So itulah perbezaan dia. Apa tu Alia? Kalau munasabah ingat tak mustahil je. Macam ada perkataan mustahil tu confirm lah munasabah. Yang masuk akal senang. Faham tak? Korang kalau nak buka mic pun boleh juga. Akak memang bincang kertas 1 je ke? Kertas 2 tak ada. Kalau korang nak kertas 2 insyaAllah kita akan buat. Tapi maybe bukan 1 jam lah kot. Sebab ni pun kita rushing kan. Boleh tak explain detail sikit beza antara pattern dan hak cipta terpelihara tu? Soalan 25.
Boleh. Sebab Alia memang dah prepare dah. Cuma tu dah masa kan. Fa 10. Okay. Alia akan explain pasal tu. Sekejap ya. Alia share screen lagi lah ni ya. Okay, kejap. Soalan nombor 25 Okay. Actually korang boleh je tengok dalam buku teks. Okay, jap. Mana Fa tu? Okay. Nampak lagi kan skrin Alia? Nampak. Kalau beli secara hutang kredit, penjual akan keluarkan invoice kemarin. Dalam invoice ada maklumat barang dan syarat diskaun. Yes. Tengok cik. Explain tu. Nombor 25 kan? Sekejap ya. Okay. Okay. Pattern. Okay. Alia tulis kat sini. Okay. Kalau rasa penting boleh take note lah. Tapi sebenarnya dia ada dalam buku teks. Tapi tak apa. Kalau nak Alia explain. Okay. Sekejap ya. Alia tulis kat sini Sekejap. Boleh nampak tak Alia tulis? Siapa nama dia? Fa 10. Okay. Ni kalau pattern. Sekejap. Boleh tak buka mic? Susah lah Alia nak tengok ni. Malu kot. Okay, ni sebenarnya korang boleh dapat dalam buku teks juga. Okay, so kalau pattern memang ni short form je tau. Kalau yang full punya dalam buku teks. So, benda ni korang kena daftar di MyIpo. Kena daftar di MyIpo. Ini wajib tau, wajib. Okay, kalau hak cipta terpelihara. Mana sticky note aku ni? Oh my. Allah, sticky note tak ada pula. Okay, tak apa, Alia letak teks lah kat sini. Okay, kalau hak cipta terpelihara. Hak cipta terpelihara. Sekejap, ada komen apa-apa tu? Tak apa-apa. Hak cipta terpelihara, dia hak eksklusif. Maksudnya macam buku resepi apa semua tu, itu korang kena kena daftar dekat hak cipta terpelihara. Alia tulis lah Hak X. Sekejap, agak besar pula. Okay, ni adalah kita kira macam definisi lah untuk hak cipta terpelihara. Okay, contoh-contoh hak cipta terpelihara adalah Ni. ni. Boleh tak FA 10 tu? Tu cikgu pun dah tu dah. Cikgu pun dah yang ni Alia ambil dalam buku teks. So memang tepat lah. Dah explain. Dah. Fa 10 tu dah keluar dah. Oh okay, dah faham. Thank you Alia. Dah ada soalan lagi tak? Sebelum kita laburkan tirai. Cik mana berketirai.
Thank you. Sorry ambil masa sedikit. Tak apa, tak apa. Tak ambil masa pun sebab kita nak belajar sama-sama kan. Ha. Ada lagi tak yang ada soalan ke? Kalau tak ada, kita boleh bersurai dah sekarang. Semua okey tak? Sekolah mana? Alamak. Kita orang Asunta. Sekolah Asunta je. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tu Sekejap. Boleh tu, apa kita kata? Boleh Google. Sekejap, korang nak negeri mana ni? Banyak Terengganu Terengganu Negeri Negeri Sembilan, Sembilan. Pahang. Okey, nanti Alia akan buat dekat dalam, apa kita kata, dalam group. Good, comel je korang Alia dan Nurin. Keep it up. Thank you cikgu. Thank you, Cikgu bukanlah cikgu. Mat. Thank you, Cikgu cikgu. dari sekolah mana? Cikgu dari sekolah Thank you, kita orang mana? ada cikgu. Kalau yang nak keluar tu dah boleh keluar dah sebab tak ada orang nak tanya soalan dah. Thank you, join semua. Thank you yang join. Sekejap.